Malaysia, negara yang mempunyai hutan tropika yang sangat sesuai untuk penternakan lebah madu dan kelulut dalam persekitaran semula jadi. Industri ini telah berkembang dengan pesat berikutan kepentingan dan kelebihan madu lebah asli serta potensinya yang sangat tinggi di pasaran. Ia telah mendorong ramai pengusaha menceburi bidang ini dan menghasilkan pelbagai produk hiliran untuk kesihatan dan juga kecantikan. Peluang ini diambil oleh seorang usahawan wanita dari Bukit Besar Kedah, Nur Aliza, dibantu suami Muhammad Khairul. Pada mulanya, mereka mengusahakan projek tanaman buah-buahan dan sayuran. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana haiwan superfood ini menjadi ejen pendebungaan bagi tanaman di ladang. Minatnya mula berkembang dan Liza mula menjalankan kajian serta meluaskan pembacaan. Jadi bermula dari situ saya nampak maksudnya macam kan ada orang kata boleh dikomersialkan lah sebenarnya kan. Masa waktu tu ternakan lebah dan kelulut tu tak berapa nak berkembang lagi. Jadi saya dan suami lah mula mencari sikit lebah tu dan kelulut dari hutan lah. Dan kami mula ternak secara kecil-kecil lah setakat hobi saja. Pada masa yang sama, pasangan ini memohon untuk menjadi usahawan di bawah bimbingan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA. Dengan suntikan semangat yang tinggi, mereka memasang impian untuk berjaya dalam perusahaan ternakan lebah dan kelulut. Bermula pada tahun 2017, selepas hampir 10 tahun dalam bidang ini, Liza mula membuka ruang ilmu kepada yang berminat. Permintaan tentang madu tu tinggi. Lepas tu dia berani ceburi bidang ni. Bidang yang kebanyakan lelaki yang handle. Maksudnya nak uruskan lebah tu kebanyakan lelaki, tapi dia semangat dia yang tinggi, boleh uruskan lebah tu. Alhamdulillah, kira saya sendiri pun sokonglah cara dia buat tu. Jadi kita dapat membantu orang lain yang kadang-kadang orang tepat nak cari madu asli. Nak cari madu asli yang betul-betul original, yang asli ni, boleh ke sini. Liza rancak menganjurkan pelbagai kursus mengenai teknik pemeliharaan dan penjagaan lebah dan kelulut. Kursus ini mendapat sambutan yang baik dan disertai pelbagai lapisan umur, latar belakang dan kerjaya dari seluruh negara. Namun, menurut Liza, pembelajaran adalah sepanjang masa. Beliau masih lagi mendalami bidang ini untuk meluaskan cabang peternakan dan perniagaannya. Kita mesti rasa takut lah. Dengan lebah ni kalau kita yang tak tahu, mesti kita akan menyengat kita. Dan sengat dia tu mesti sakit punya lah. Hak tu mesti kita dah tahu kan. Kita kena banyak membaca. Membaca dan ambil ilmu sebelum kita mula untuk kita kata nak mengetahui apa yang perlu kita buat kan, standby. Masa kita nak handle lebah, kita tak boleh nak stres, kita kena relax dengan dia. Jadi dari sikit-sikit pengalaman tu, jadi kita boleh faham apa kita kata cara lebah tu sendiri. Pada tahun 2019, Liza terus mengorak langkah dengan membuka Taman Madu Lebah Bukit Besar kepada orang ramai di bawah program Agro Pelancongan MADA dan beliau sendiri menguruskannya secara sepenuh masa. Selain menawarkan destinasi lawatan sambil belajar kepada orang ramai, ia juga menjadi tempat rujukan pelbagai institusi pendidikan seluruh Malaysia. Malah, madu lebah keluaran Liza Farm juga diperakui tulen oleh Institut Genom Malaysia. Selepas pengeluaran meningkat, Liza mengambil keputusan untuk berjinak-jinak dalam penghasilan produk hiliran. Perniagaan yang bermula dari ternakan lebah sebenarnya. Jadi dari perlahan-perlahan saya kepada memproses produk
proses produk yang berasaskan sarang lebah ataupun madu lah. Dari situ maksudnya taklah kata serentak terus kita maksudnya tak serentak terus saya melakukan aktiviti itulah. Jadi maksudnya perlahan-perlahan by step saya mengeluarkan produk. Okey, lepas mengeluarkan produk saya buat buka kita kata apa? Kafe aiskrim. Jadi pengurusan tu step-step tu alhamdulillah lah okey. Apabila penternakan madu lebah dan kelulut Liza Farm semakin berkembang, beliau mula berfikir untuk menghasilkan pelbagai produk hiliran. Setiap lapisan daripada hasil madu boleh digunakan untuk menjana pendapatan. Selain madu mentah, bahagian kom atau dipanggil lilin lebah juga mempunyai kegunaan yang sangat besar. Lilin lebah ini bukan sahaja boleh dimakan mentah tetapi juga menjadi bahan asas utama pembuatan produk penjagaan kesihatan dan kecantikan. Kilang pemprosesan ini mula beroperasi secara rasmi pada tahun 2020 dengan bantuan MADA selepas dinaik taraf daripada bilik pemprosesan yang digunakan bagi tujuan yang sama. Selain produk kecantikan, madu lebah tulen turut menjadi buruan di kalangan pelanggan. Kita perlukan sokongan dari belakang lah. Sokongan dari belakang, kalau macam saya yang terdekat suami lah. Suami dan adik-beradik yang terdekat, alhamdulillah semua support lah perniagaan saya. Dan perniagaan kawan-kawan pun banyak yang positif lah, alhamdulillah. Okey. Dan lagi-lagi lain-lain cabaran perniagaan tu macam biasalah, kadang-kadang kita ada saingan kan, kita ada saingan dan ada juga yang negatif pada kita, tapi tak ada masalah tu alhamdulillah sebab ada sokongan yang ramai lagi sokong. Liza Farm kini menjadi ikon bagi kejayaan usahawan wanita di utara Semenanjung. Pelbagai anugerah dan pengiktirafan diperolehi beliau selepas lebih 15 tahun dalam bidang ini. Beliau kini boleh berbangga dengan pencapaiannya dengan lebih 20 jenis produk penjagaan diri berasaskan madu lebah dan kelulut, antaranya pelembap bibir, krim panas dan perapi rambut. Pada tahun 2020, MADA terus menyuntik semangat usahawan ini dengan bantuan pembinaan kafe jualan dan bengkel pembotolan madu yang lebih selesa. Melalui bantuan ini, Liza menyaksikan peningkatan dalam kunjungan pelawat ke pusat agro pelancongan yang kini menawarkan pelbagai tarikan untuk pengunjung. Malah, Liza mula membuka ruang menawarkan kursus secara dalam talian kepada pengusaha baru yang berminat menceburi bidang ini. Okey, harapan pihak kami supaya Liza Farm ini dapat menjadi mentor lah kepada usahawan-usahawan bimbingan MADA yang lain dan dapat menjadi satu contoh yang baiklah kepada usahawan bimbingan MADA yang lain, di mana dia bukan sahaja boleh berpotensi dikembangkan sebagai destinasi agropelancongan, tapi boleh juga membantu usahawan-usahawan kita yang lain dari segi meningkatkan pendapatan lah. Mungkin dia juga boleh menjadi satu one stop center untuk memasarkan lagi produk-produk lain lah, kerana kita tahu kunjungan yang ramai jugalah di Taman Madu Lebah Kelulut ni. Menjadi harapan Liza agar khasiat madu lebah tulen dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Selain membuka kafe dengan produk makanan berasaskan madu lebah dan kelulut, pastinya pembukaan pusat agro pelancongan akan menjadi penanda aras kejayaan usahawan ini. Hasil kerja keras yang tidak berhenti, dibantu sokongan dan galakan semua pihak, Liza terus mengorak langkah untuk mempromosikan lagi produknya. Kerana itu, kejayaan Liza harus dijadikan contoh kepada yang lain dalam usaha memperkasakan golongan wanita dalam sektor pertanian. Wanita bukan sahaja mampu menjadi penggerak ekonomi, malah membantu penduduk setempat untuk terus menjana pendapatan.